8.4 iaitu untuk kita berkenalan bagi 3 konsep dalam fluid dynamic. Okay, konsep pertama kita akan tengok adalah pada continuity principle. Okay, continuity principle adalah seperti mass principle, konsep mass principle. Saya akan explain lebih lanjut. Itu adalah konsep yang pertama. Okay, yang kedua adalah Bernoulli principle. Okay, dan yang ketiga adalah yang seterusnya is the Stokes law. Okay, saya akan explain ABC dulu. Okay, untuk A, learning outcome ni adalah awak kena pandai macam mana nak melukis fluid flow, pengaliran fluid. Okay, so untuk lukisan pengaliran fluid, awak cuma perlu tahu untuk lukisan bagi laminar flow sahaja. Okay, so kita ada 2 jenis flow, pengaliran. Maksudnya liquid yang wujud di alam semesta ini, cara dia orang mengalir tu ada 2 cara. Yang mana yang pertama adalah laminar, yang kedua adalah turbulence. Okay, tapi dalam silibus awak kena pandai melukiskan untuk laminar flow sahaja. Okay, so saya akan explain apa tu laminar dan macam mana bentuk illustration dia. Okay, kemudian daripada gambar rajah fluid flow tadi, kita akan belajar tentang continuity principle. Okay, bermaksud bila mana fluid tersebut mengalir pada 2 area yang berbeza. Contoh yang mudah kalau awak tengok dalam sistem perpaipan di rumah, di asrama. Awak akan nampak dengan obvious pipe air itu berbeza sizes dia, berbeza diameter. So kat situ ada sebab kenapa dia wujudkan sizes yang berbeza untuk pipe air. Okay. Jadi kat situ konsep yang digunakan adalah continuity principle. Bermaksud dia nak tahu macam mana keadaan laju of the fluid yang mengalir pada surface area yang berbeza. Okay, itu adalah konsep yang pertama, continuity. Kemudian kita akan belajar pula Bernoulli's equation. Okay, kenapa penting Bernoulli's equation ni adalah contoh kalau boleh melibatkan, contoh sekali lagi saya gunakan aplikasi sistem air pipe dekat rumah. Contohlah awak duduk dekat tingkat 1 asrama, ada orang duduk kat tingkat 2, ada orang duduk kat tingkat 3, ada orang duduk kat tingkat bawah sekali. Okay, dan pipe tangki air dekat asrama dekat mana? Dekat luar kan, dan dia kedudukannya tinggi. Okay, jadi kat situ awak boleh tentukan macam mana pressure yang diterima oleh orang-orang yang berbeza aras bilik dia. Contoh awak gunakan tandas pada bilik aras 1 berbeza, mungkin akan ada sedikit perbezaan tekanan air berbanding dengan kawan-kawan yang guna tandas pada tingkat yang ketiga. Rasa tak ada perbezaan aliran air yang mengalir dekat dalam toilet bila awak mandi, dekat tingkat bawah dengan tingkat atas? Cuba respon. Rasa. Ada kan? Jadi kat situ ada melibatkan pressure, the water pressure. Okay, jadi kat situ ada beberapa faktor lah yang boleh berlaku. Sama ada the pressure ataupun kelajuan air bergantung kepada surface area dan height. H tu adalah height, ketinggian. Okay, so kita akan tengok, maksudnya kat sini kita boleh tentukan apakah soalan yang boleh dimunculkan, contoh apakah tekanan air pada satu-satu titik sepanjang pengaliran fluid tersebut. Ataupun berapakah ketinggian height untuk air tersebut supaya dia boleh mengalir di ketinggian, contoh ketinggian 4 tingkat. So sampai ke tak air tersebut mengalir pada 4 tingkat. So kat situ adalah quantity height. Itu antara soalan-soalan kenapa penting Bernoulli's equation. Okay, ataupun kita boleh tahu juga berapa kelajuan kita perlukan supaya orang yang berada di tingkat, contoh orang yang berada di tingkat bawah merasai tekanan dan laju air yang sama dengan orang yang berada di tingkat atas. So itu adalah kuantiti laju. Jadi soalan-soalan tersebut itulah yang datang from the Bernoulli's equation, yang mana kita boleh gunakan konsep ni untuk explain the problem. Okay. Right, so saya nak explain macam mana kita nak illustrate the fluid flow. Air mengalir, kalau awak pergi ke sinki, awak buka air kat sinki. Awak perasan tak air yang mengalir keluar daripada pipe kepala sinki tu, dia mengalir macam sekata sahaja bentuk dia. Okay, so air mengalir yang di mana arah aliran air tu adalah very smooth. Point yang pertama, that the fluid flow is smooth. Okay, lancar. Okay, yang kedua dia parallel path. Okay, so tengok pada pointer saya, parallel path. Bermaksud dia tak berserabut. Aliran dia adalah parallel path. Okay, dan yang ketiga, the path of the fluid flow is never cross each other. So bila mana wujud ketiga-tiga keadaan tersebut, yang pertama smooth, yang kedua parallel path, and then they never cross to each other, itu adalah keadaan bagi laminar flow.
Biasa laminar flow ni akan wujud pada keadaan awal bila fluid tu nak start mengalir. Akan wujud laminar flow. Okay. Dan aliran air yang kedua adalah secara turbulence flow. Turbulent flow tu kalau awak tengok air yang melimpah daripada kepala pipe, dia masuk ke basin sinki. Jadi awak tengok macam mana aliran air di bawah tu, di dalam sinki, dia berserabut. Bila keyword berserabut tu sebenarnya adalah whirlpool. Whirlpool ni ibarat seperti aliran air yang very irregular. Dia tak menentu, cannot be predicted. The flow cannot be predicted. So ini adalah keadaan di mana aliran fluid tu adalah secara turbulent. Nama pun turbulent. Konsep turbulent macam contoh puting beliung. That is a turbulence juga. Angin turbulence, maksudnya dia berserabut, berselingkar. So kat situ konsep digunakan adalah whirlpool. Maksudnya the flow is irregular. Itu maksud whirlpools. Okay, jadi konsep yang awak kena tahu untuk ni, awak kena pandai. Kena pandai melukis laminar flow sahaja. So cara nak lukis, awak lukiskan ibarat satu pipe, lepas tu awak lukiskan beberapa arrow di dalam pipe tersebut. Arrow tu adalah represents the fluid flow. The fluid flow. Lukislah dalam gambar raja ni dia lukiskan 15 anak panah yang parallel to each other. Tak kisah sama panjang sama pendek, tak kisah. Tapi sebenarnya konsep dia adalah the fluid flow yang berada di yang hampir dengan permukaan, dia punya halaju adalah lebih kurang berbanding dengan the fluid flow yang berada di tengah-tengah antara permukaan pipe. Kenapa? Sebab berada di hujung, dia akan bergeser, masa mengalir tu dia kena bergeser dengan surface. Contoh kalau pipe, dia kena bergeser dengan pipe, so halaju dia akan lebih rendah. Dia sebab tu arrow dia lebih pendek. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah, dia tak bergeser dengan mana-mana permukaan yang lain. Sebab tu dia punya arrow V tu. Ni sebenarnya arrow ni represents the fluid flow, iaitu halaju V. Sebab tu arrow dia lebih besar, lebih panjang. Okay, jadi kat sini, ladies and gentlemen, awak kena pandai illustrate the fluid flow secara laminar dengan gambar rajah yang seperti saya punya pointer bergerak. Okay, kalau boleh lukiskan dalam 3 anak panah, minimum 3. Anak panah yang pertama dekat hujung dengan hujung tu adalah anak panah yang lebih pendek dan satu anak panah yang panjang sedikit di tengah-tengah. Okay, dan pastikan 3 arrow tersebut adalah parallel to each other. Dia adalah parallel, selari. Okay, are you with me? Yes, madam. Yes. So itu sahaja untuk learning outcome A, iaitu untuk illustrate the fluid flow. Okay, next, kita tengok pula continuity principle. Awak ada 2 pipe. Okay, contoh, awak ada pipe yang lebih besar. So this is the first area, A1. Okay, dan aliran fluid flow tu mengalir di pipe yang lebih kecil, dia punya surface area. Okay, this is A2. Okay, so apakah konsep area dengan halaju fluid yang mengalir? Okay, so konsep kat sini adalah you kena tahu semakin sempit permukaan, dia akan bergerak lebih laju. Semakin luas the permukaan, semakin luas dia punya cross section area, semakin perlahan aliran fluid. Okay, jadi konsep yang penting kat sini, keyword dia adalah sempit laju, besar slow. Salin tu, salin dalam buku. So konsep continuity principle simple je. Okay, bila aliran fluid tu awak tengok keyword je. Sempit laju maksudnya A2 kecil dan dia punya V pada A2 tu besar. Maksudnya sempit, permukaan yang sempit membawa maksud aliran fluid tu mengalir dengan lebih laju. So sempit laju, luas, slow. Dah salin? Dah, madam. Okay, good. So nanti Kejap. jangan excited sangat. Terkejut kawan roommate nanti. Jadi bila saya minta dalam kelas nanti, jangan cakap tak tahu. Jangan cakap madam inilah itulah, banyak sangat alasannya. Tadi dah 2 kelas saya masuk, banyak sangat alasan yang saya dengar daripada setiap orang. Kelas basic dengan kelas M1 T1. Ada je alasan. Yelah, respon bila saya tanya dalam
lecture, apa yang saya ajar, bila saya minta respon tak sama dengan apa yang saya expect. Walhal saya dah ulang banyak kali. Bila saya tekan macam ni kan, contoh macam saya nak explain tentang continuity principle, saya ambil masa dalam 5 minit nak cakap satu slide je. Dan saya minta awak tuliskan keyword. Apa kepentingan continuity principle? Apa dia punya keyword nak tahu continuity principle ni tentang apa? Nanti bila saya minta responses, time tu lah, yelah tak dengar, orang tak dengar, nak jawab apa, nak goreng apa kan? Jadi kena dengar dan take note kat situ. Okay, kalau continuity principle, dia adalah tentang, keyword dia adalah aliran fluid flow yang mengalir di kawasan yang sempit, dia akan bergerak dengan laju, kawasan yang luas, dia akan bergerak dengan perlahan. Okay, jadi secara fiziksnya, area, cross section area adalah inversely proportional dengan hal laju. Hal laju apa? Hal laju dia mengalir. So A ni adalah area, V ini bukannya velocity, bukannya volume, dia adalah velocity, speed ataupun velocity. Okay, so AV constant menunjukkan isi padu fluid yang sama yang masuk ke kedua-dua surface area. So A1 dengan A2 isi padu fluid yang sama. Sebab tu boleh konsep dia continuity principle AV bersamaan constant. Kenapa? Sebab bukan sekadar isi padu tetapi the rate of mass. Sebab area ni, A, unit dia adalah meter square. V ini unit dia adalah meter per second. Okay, jadi meter square darab dengan meter per second, apa unit yang tinggal? AV. Bagi tahu saya apa unit gabungan antara AV. Apa unit dia? Volume S negatif 1. Bagus. So unit yang tinggal adalah meter cube S minus 1. Meter cube S minus 1 tu, meter cube tu refer kepada volume. Volume apa? Volume fluid. Dan S negatif 1 tu adalah rate per second. Bermaksud the same volume yang bergerak in 1 second yang merentasi the two surfaces A1 dengan A2. Okay, bila hanya AV constant iaitu the same rate of volume fluid flow yang pada mengalir kedua-dua arah, barulah wujud yang sempit, laju, luas, slow. Kalau dia punya volume berbeza, tak wujud konsep tersebut. Contoh kalau volume of fluid yang mengalir pada A1 contoh lebih banyak compare to A2, dia tak akan wujud konsep continuity. Sebab apa? Sebab dalam keadaan tersebut, bila mana the rate of volume yang mengalir pada A1 dengan A2 adalah berbeza, menunjukkan velocity dia adalah sama. Jadi kat sini tak valid lah continuity principle. Okay, Aira aku tu tadi. Okay, alright. No. I'll take something else. Okay. So konsep kat sini AV constant tu menunjukkan the rate of volume yang mengalir pada kedua-dua surfaces A1 dengan A2 adalah sama. Jadi A1 V1 bersamaan A2 darab V2. Okay, so itu habis untuk continuity principle. Okay, next, Bernoulli principle. First time ke dengar Bernoulli's principle? Tak. Pernah dengar masa sekolah dulu? Betul, madam. Pernah. Pernah Okay. So apa yang awak tahu tentang Bernoulli's principle? Laju makin kurang tekanan, makin tinggi tekanan makin salah. Okay. So dia ada melibatkan tekanan kan? Contoh, tengok dalam gambar raja. So kita ada dua region. Okay, region 1 dengan region 2. Okay, one thing yang obvious di sini adalah the surface area berbeza. Okay, di mana area region 1 lebih besar daripada region 2. So A1 lebih besar daripada A2. Okay, so itu adalah pemerhatian yang pertama. Okay, pemerhatian yang kedua yang kita nampak di sini adalah the pressure. Okay, so kalau tengok kat sini, kita nak tahu sama ada pressure dekat region 1 adalah lebih besar atau lebih kecil from the region 2. So maksudnya kalau semakin tinggi, adakah pressure dia juga tinggi? Macam tu persoalan dia. Okay, jadi kat sini kita akan wujudkan Bernoulli's principle di mana P ni adalah pressure. Okay, contoh kalau kita nak ambil region 1, so P kat sini adalah P1. Pressure aliran fluid flow di region 1.
Okay. 1/2 rho V square ni sebenarnya datang daripada konsep kinetic energy. Okay. So kinetic energy per volume. Okay. So kinetic energy kan half mv square. So awak bayangkan this is density. Rho ini adalah density of fluid. So mass per volume sebenarnya adalah sama dengan density. Okay, sebab tu rumus kinetic energy per volume dah jadi half rho V square. So rho di sini menunjukkan density of the fluid. Bermaksud di sepanjang region 1 sampai region 2, these are the same fluid yang mengalir. So maksudnya density ni adalah constant value. Okay. Dan V di sini pula adalah maksudnya halaju. So halaju tu refer kepada halaju of fluid di region 1. Okay. Dan the rho kat sini pun sekali lagi adalah rho yang sama. Maksudnya density of the fluid at region 1. Dan G ni adalah 9.81, nilai kekuatan accelerations of the earth. And the H ini adalah height. Okay, so dalam region 1, height dia adalah lebih rendah. So this is H1. Okay, dan konsep ini adalah sama sahaja seperti konsep energy conservation. Okay, di mana konsep energy conservation adalah total energy before and after is conserved. Okay, so kalau perasan di sini, rho GH ni sebenarnya adalah datang daripada konsep potential energy per unit volume. Okay, kenapa pula jadi rho? Sebab apa? Sebab potential energy rumusnya adalah mgh. M tu adalah mass, G tu adalah 9.81, H tu adalah height. So mgh bahagi dengan volume, so mass per volume tu adalah density. Okay, jadi ini adalah potential energy per volume. Manakala ini adalah kinetic energy per volume dan ini adalah pressure. Okay, jadi hasil tambah mereka adalah sama dengan constant. Bernoulli ni datang dengan satu derivation. Panjang derivation dia. Jadi kita tak perlu nak faham derivation, kita perlu tahu nak menggunakan sahaja Bernoulli's principle. Okay. Jadi tengok dengan perbandingan pada region yang kedua, sama sahaja. Bila dia constant maksudnya Bernoulli, the concept of energy per volume tu adalah sama untuk region yang kedua. Maksudnya P di sini adalah P2. So maksudnya pressure pada region 2. Rho di sini adalah the density of the fluid yang mengalir pada region 2. Dan kalau perasan, rho di kanan sama sahaja dengan rho di kiri. Jadi kat sini boleh potong lah sebenarnya rho kiri kanan boleh potong. Okay, V kat sini adalah halaju pada region yang kedua. Okay, kalau tengok pada gambar rajah, perbandingan antara V1 dengan V2, mana yang lebih besar? Jika A1 lebih besar daripada A2, what do you think? Mana yang lebih besar V? V1 ke V2? V2. V2 sebab apa? Sebab tadi kita dah back to the continuity principle, sempit laju, luas perlahan. Jadi region 2 sempit. Jadi maksudnya dia punya halaju lebih tinggi. Jadi kalau awak buat gantian, sepatutnya V2 dekat sini lebih besar nilai daripada V1. Okey. Dan belah kanan ni rho sama je, so sebenarnya boleh potong. Rho kiri kanan dia boleh potong. Okay, G pun boleh potong kiri dan kanan. Okay, dan height kat sini, height 2 adalah lebih tinggi daripada height 1. So height 2 adalah jarak daripada region 2 sampai bawah. Sampai bawah. Ini adalah height 2. Okay, manakala H1 ni adalah height pada region 1. Daripada sini tengah-tengah sampai bawah. Ikut pada soalan. Katakan contoh dalam gambar rajah, contoh gambar rajah di sini. Okay, saya ambil 2 titik. Tengok pointer saya bergerak. Okay, so ni adalah titik 1. Okay, nampak tak titik 1? Nampak. Okay, sekarang ni titik 2. Okay, nampak tak titik 2? Nampak. Okay, jadi berapakah height bagi titik 1 dengan titik 2? Sama ke ataupun berbeza? Sama. Okay, Sama. Jawapannya sama. Jadi the same fluid yang mengalir pada surface area 1 dengan 2. So kalau tengok kat sini belah kiri ni, rho G dengan H1 adalah sama sahaja nilai dengan rho G H2. Untuk contoh saya yang ini. Contoh saya ambil titik di tengah, and then di tengah, height dia sama. Rho pun sama, G pun sama. So sebenarnya kiri dan kanan dia boleh potong. Potongkan sahaja, dia jadikan kosong. Tetapi bila mana akan wujud nilai bagi rho G H1 dengan rho G H2 adalah bila tengok soalan yang berbeza height.
Maksudnya dia ambil 2 point yang berbeza height. The fluid flow tu mengalir pada height yang berbeza. Baru ada nilai yang berbeza untuk H1 dengan H2. Okay, awak kena pandai tengok soalan. Okay, kalau tengok pula pada half rho V square dengan kiri dan kanan, bila masa dia boleh potong adalah kalau contoh half rho V1 square ni dengan half rho V2 square ni bila masa boleh potong adalah jika surface area yang the fluid flow travel tu adalah sama tebal. Okay, contoh macam region 1 dengan region 2 adalah sama dia punya ketebalan. Kat situ boleh potongkan sahaja kiri dan kanan. Okay, tetapi dalam kes ini nampak obvious di mana area dia tak sama. So automatic V dia tak sama sebab sempit maksudnya laju, luas maksudnya perlahan. So tak boleh potong lah dalam kes ini. Half rho V1 dengan half rho V2 square. Okay. Right. Jadi P dan P1 dengan P2 ni akan sentiasa berubah. They cannot be cancelled out to each other. Kenapa? Sebab aliran fluid sentiasa mengalir from higher pressure to lower pressure. Itu konsep aliran fluid flow. Dia sentiasa mengalir from higher pressure to lower pressure. Okay. Fluid takkan mengalir from low pressure to high pressure. Never. Sama macam sungai. Boleh ke sungai mengalir daripada tekanan yang rendah kepada tekanan yang tinggi? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, madam. Tak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali untuk you cancel out P1 dengan P2. Sebab apa? Sebab nilai dia tidak akan pernah sama. Okay. Yang hanya boleh di cancel out adalah sama ada half rho V square ataupun rho GH sahaja yang boleh di cancel out. Okay. Jelas? Jelas, madam. Okay, so nampak macam jelas nak soalan. Right, so next. Kita nak belajar viscosity. Okay, jadi sebelum kita tengok viscosity, why not we try out question yang berkaitan 8.4. So kita dah tengok ada konsep continuity dengan konsep Bernoulli. Okay, so kita akan cuba satu soalan tutup. Okay, saya harap awak semua dah buka soalan tutup masing-masing. Jadi saya nak awak buka pada soalan nombor nombor 3. So nombor 3 ni adalah khusus untuk subtopik 8.4. Okey, baca dan keluarkan information dulu. Okey, baca dan keluarkan information. Rujuk pada nota masing-masing, buku masing-masing. Okay, dah baca, dah keluarkan information? Sedang? Apalah yang korang tengah buat? Korang buat tak kerja saya ni? Sedang buat calculation, madam. Okay. M1 T2 ada tak? M1 T2? Ya, madam. Ada Tak jadi buat kelas BI So apa hasil perbincangan? Kata nak buat kelas BI petang malam ni. BI buat petang tadi. Bagus. Okay. Right. Okay, dah keluarkan information? Sekejap, madam. Kalau saya sudah, mungkinlah. Okay, good. Alright. So kita tengok soalan yang sama-sama Okay, dia kata ada satu liquid. Okay, so liquid. Dia tak beritahu this is not only water. Any liquid can be the liquid lah, can be the fluid. Dia punya density adalah 740 kg per meter cube. So keluarkan information. So itu adalah rho. Okay, 740. Okay, dia flowing through a venturimeter. So ni namanya venturimeter venturimeter ni adalah satu tools, satu device yang mana area surface dia berbeza. So di mana yang ini area dia besar, yang tengah-tengah ni area dia lebih kecil. Itu adalah venturimeter. Okay. Jadi pada venturimeter ni diberi height. Ni adalah H1. H1 daripada tengah-tengah sampai bawah. Okay, dan H2 daripada tengah-tengah sampai bawah. Okay, kemudian dibagi lagi radius R1 adalah 40 cm.
Okay, R1 ni rujuk kepada the radius bagi surface area 1. Okay, so keluarkan information. Okay, tengok pada jawapan akhir dalam cm. So kita biarkan saja dalam cm. Tak ada masalah pun, dalam meter pun tak ada masalah. Saya biarkan je dalam cm. Okay, dan R2 ni yang lebih sempit permukaan dia. Okay, jadi radius lebih kecil, 15 cm. Okay, dan velocity V2 tu adalah di permukaan yang sempit. Okay, so untuk R2, velocity dia adalah 0.3 meter per second. Okay, jadi kat sini soalan A minta adalah velocity bagi V1. Okay, so kena kenal pasti. So ini adalah velocity pada V1 iaitu di permukaan yang lebih luas. Jadi awak kena gunakan konsep apa di sini adalah konsep continuity. Okay, so gunakan konsep continuity. Okay, di mana konsep dia adalah A1, V1 sama dengan A2, V2. Okay, so A1 tu adalah area untuk permukaan yang lebih luas. Okay, jadi area bentuk apa dekat sini? Cuba tengok bentuk area apa ventorimeter ni sebenarnya. Area apa? Respond me please. Cross Silinder. section. Say again. Silinder. Okay, kalau tengok pada gambar rajah ni, okay, gambar rajah dia macam ini kan? Macam ni. Ni daripada view tepi. Ni daripada view tepi. Okay, jadi kalau pandang daripada view depan macam ni, ni pandangan awak, POV awak, awak akan nampak macam mana bentuk ventorimeter ni. Oh, bulat. Bulat kan? Bulat. Dia akan nampak bulat, right? Betul tak? Betul. Okay, nampak bulat. Betul. Sebab ventorimeter ni pandangan depan, POV depan nampak macam bentuk seperti itu. Tapi kalau daripada ni ventorimeter. Tapi kalau pandang daripada tepi, awak akan nampak di mana fluid yang mengalir tu adalah di permukaan circle. Bulat. Ni adalah circle. Okay, jadi area circle adalah apa? Pi Pi J square. R square. Okay, now gantikan A1 sebagai pi R1 square. Okay, V ni adalah hal laju pada area 1. Okay, A2 juga adalah dekat tengah-tengah. Ni adalah, okay tengok ni adalah area 1 dan ini adalah area 2. So ini adalah area 1. Yang tengah-tengah yang sempit ni adalah area 2. Okay, sama juga daripada POV pandangan depan, awak nampak area 2 tu bentuk apa? Bentuk apa area 2? Tengah-tengah tu. Sama ya, bulat. Juga bulat kan? Nampak juga bulat. So apakah cross section area dia? Juga pi R square. Square. Okay, good. So apa yang boleh cancel adalah pi. Okay, jadi awak kena teka dululah. Awak rasa nilai V1 tu adalah lebih kecil ataupun lebih besar ataupun sama dengan 0.3? What do you think? Lagi besar. Lagi besar? Bila radius besar? Kecil. Luas dia makin lebih besar dan makin perlahan. Sebab tadi kita kan dah setuju sama-sama. Okay. Ni penting. Tadi saya dah remindkan. Konsep continuity ni, keyword dia adalah bila sempit sama dengan laju. Bila luas sama dengan perlahan. Okay. Jadi radius R1 adalah lebih besar ke lebih kecil? R1 lebih besar ke lebih kecil daripada R2? Satu lagi besar. R1 lagi besar maksudnya dia lagi luas. Okay. So R1 Lagi lebih perlahan. jadi sepatutnya hal laju dia lebih perlahan. Okay. So kita buktikan betul ke tak teori kita tadi. Okay, now gantikan. Okay, gantikan R1 adalah 40 cm square. Kalau nak tukar meter pun tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Okay, so V1 yang kita nak kira
R2 15, nak tukar meter pun tak ada masalah Sebab kenapa saya tak tukar sekarang? Sebab saya nampak yang boleh cancel pun kiri kanan. 40 dengan 15 yang boleh cancel. Okay, dan V2 adalah 0.3. Okay, cuba tekan kalkulator. Dapat tak nilai V1 yang lebih kecil daripada 0.3? Sekejap madam. Dapat. Okay, dapat berapa? Dalam unit meter per second. Meter per second. 0.042 kan? Okay. Okay, ataupun balik kepada SI unit, tengok pada jawapan skema dia buat dalam cm per second. Tak ada masalah, nak tinggalkan macam ni pun tak ada masalah. Okay. Jadi betul lah sangkaan kita yang mana untuk konsep continuity principle, aliran fluid tu di kawasan yang sempit bergerak laju, di kawasan yang luas dia bergerak perlahan. Okay. Right. So now soalan B. Okay, tengok pula soalan B. Okay, jadi soalan B ni diminta adalah perbezaan pressure. Perbezaan pressure antara dua titik. So, di manakah titik tersebut adalah titik P1 dengan P2. Nampak tak dalam gambar rajah P1 dengan P2? Are you with me? Yes, madam. Nampak. Nampak Okay, jadi bila dia minta perbezaan pressure, delta P berapa, sebenarnya dia minta delta P tu merujuk kepada P2 tolak P1. Berapa nilai dia. Okay, jadi automatik. Jangan teragak-agak. Bila melibatkan pressure sahaja, ini adalah konsep Bernoulli's principle. Okay, sebab dalam konsep Bernoulli principle, dia ada satu quantity pressure. Okay, so keluarkan Bernoulli principle. Okay, Bernoulli principle cakap apa? Pressure 1 Plus tambah half density laju 1 square plus rho G H1. Saya dah hafal dah lah. Sebab dah berjuta kali buat sebenarnya senang je. Jadi kalau awak first time nak try, cuba buat tanpa hafal, tanpa tengok buku ke, cuba tengok. Setepat mana awak boleh keluarkan Bernoulli's principle. Okay, it's okay. Practice also make perfect. Okay, dan sama dengan constant. Sama dengan constant maksudnya kita bandingkan dengan dua titik. So P2 half rho V2 square plus rho G H2. Okay, kalau tak nampak saya akan cuba try lukiskan balik vector meter ni untuk tunjukkan mana P1 dengan P2. Are you with me? Yes, madam. Maaf saya tanya okey ke tak, ada ke tak dengan saya, sebab saya tak nampak semua orang sekarang. Saya ibarat macam bercakap depan skrin je. Saya tak perasan pun respon semua orang macam mana. Okay, so ni adalah P1. P2 sama level tak dengan P2 sama level tak dengan P1? Ya, H dia sama. Tak. Ya. Sama. Cuba tengok, nampak tak P1 dengan P2 berada pada line yang putus-putus tu. Dia menunjukkan konsep apa kat sini, height dia sama kan? Nampak tak dia labelkan height dia sama? Okay, jadi H1 dengan H2 ni sama nilai. Ni sama nilai. G pun sama nilai. Rho pun sama nilai. Kenapa rho sama nilai? Sebab satu fluid saja. Sebab hanya satu fluid sahaja yang mengalir. Hanya ada liquid density yang 740 tu je yang mengalir. Okay, jadi bila fluid yang density dia 740 mengalir daripada surface 1, dia akan fluid yang sama yang mengalir pada surface 2. So sebab tu rho dia sama. Okay, jadi boleh potong tak kiri dan kanan rho GH tu? Boleh. Boleh, potongkan saja. Jadikan dia kosong, potongkan saja, kosong. Okey, kemudian tengok pula P1 dengan P2, boleh potong tak P1 dengan P2? Ini, boleh potong tak? Tidak. Tak boleh, never potong. Okey, jadi P1 ke P2 lebih besar? Cepat.
Siapa tahu? P1 lagi besar. Pandai. Okey, konsep dia P1 lebih besar daripada P2. Kenapa? Sebab luas dia. Sebab dia tekanan tinggi bila luas yang perlahan. Laju bila luas. Dia tengok sebab dalam soalan anak panah. Cuba tengok dalam anak panah kan dia dah tunjuk dah arah B1 dengan B2. Nampak tak anak panah dia? Begini. Oh, nampak. Bila dia anak panah dia ke mana? Ke kanan. Ke kanan kan? Jadi anak panah dia ke kanan. Bila anak panah ke kanan, maksudnya kita fahamlah yang mana fluid tu mengalir daripada kiri ke kanan. Jadi bila fluid mengalir kiri ke kanan, so pressure dekat kiri lebih besar daripada pressure kanan. Itu je jawapan dia. Faham? Okay, jadi tak bolehlah potong P1 dengan P2. Okay, sekarang kita bincangkan lagi yang rho V square ni. So rho tu rho sama tak kiri dengan kanan? Sama tak rho ni? Kiri dan kanan. Ini, sama tak? sama. Sama saja. Dan V1 dengan V2 sama tak? Tak. Tak sama. Mana yang lebih besar? V1 ke V2? V2. Okay, kenapa V2 lebih besar? Anak panah lebih panjang. Okay, betul. Anak panah lebih panjang sebab dah ada clue dalam soalan. Tapi kalau dia tak lukis anak panah lebih panjang, macam mana kita nak tahu V2 lebih besar? Area kecil. Sebab region dia sempit. Luas. Sempit. Bila dia sempit, dia akan gerak laju. Bila dia luas, dia gerak perlahan. Ibarat macam ni tau, saya suka ibaratkan continuity principle. Saya macam sarkastik sikit. Saya suka ibaratkan continuity kan macam sempit, maksudnya laju. Kalau luas, maksudnya perlahan kan? Saya nak cakap analogi ni agak kasar sikit gurau kita Saya suka ibaratkan analogi ni macam masa. Bila mana student, masa dia sempit, time tu lah dia siapkan kerja laju, dia punya kerja lebih laju. Siapkan kerja, ada motivasi nak belajar. Tapi kalau luas masa dia, masa lapang, perlahan, tak produktif pun kerja. Jadi masa cuti kan banyak masa kan. Jadi apa je yang awak buat waktu masa cuti? Duduk terperap dekat dalam bilik, tengok Netflix, tengok lagu, tak buat apa-apa. So kerja awak jadi perlahan, tak produktif. Tapi kalau awak kat matrix, masa yang sempit awak akan buat laju. Maksudnya kerja awak very, very produktif. Betul? Setuju. Kan? Mungkin. Sangat betul. Mungkin lah kan. Kita nak elakkan tu sebenarnya, tapi tak nak memang macam tu lah kan. Jadi bila kita banyak kerja sempit masa tu, kita akan lebih laju buat kerja. Nanti tengoklah lepas dah start cuti awak buat kerja apa je. Bawa je buku, bawa je laptop masuk ke rumah. Tapi dia punya produktiviti kerja tu lebih perlahan. Samalah macam aliran fluid. Lebih luas, lebih perlahan. Sempit dia lagi laju. Okay. Right, jadi kat sini kenapa saya cakap pasal tu? Sebab kita nak cakap yang V tu adalah tak sama nilai dia. Okay. Alright, jadi jangan lupa nanti masa saya dalam kelas masuk part ni, presentation, cuba datangkan dengan analogi awak sendiri tentang continuity principle. Okay, jadi awak nak cari delta P. Jadi antara V1 dengan V2 mana yang besar tadi? V2 lagi besar kan? Okay, jadi disebabkan V2 lagi besar, maksudnya nilai kat sini lagi besar lah. Okay, jadi kita bawa lah macam ni, senang je. So half rho, kita kumpulkan dia. Half rho V2 square. Okay, kejap. Saya letak pressure dulu lah pressure, sebab kita nak cari pressure. Okay, so saya alihkan P2 ni ke sini. Okay, so P1 tolak P2. Okay, sama dengan, ini dah potong dah, ni dah potong dua-dua ni. Yang ini saya bawakan ke kanan. So half rho V2 square tolak half rho V1 square. So ini yang kita nak sebenarnya. Perbezaan pressure. Ini yang kita nak, delta P. Okay, dan kalau pasang kat sini, half rho. So half rho ni adalah constant, sama. So kita factorize.
Yang berbeza adalah laju je. So V2 yang berbeza dengan V1. Okay, now kita ada semua nilai tersebut. Density kita tahu, V2 pun kita tahu, V1 pun dah cari dalam jawapan A. Masukkan sahaja gantian. Okay, density dia berapa? 740. Okay, V2 berapa? 0.3. 2 square. V1 tadi adalah 0.042. Ah, 0.042. Okay, so tekan kalkulator, dapat tak jawapan 32.65 Pascal? Dapat. Okay, good. So this is how we apply the continuity and the Bernoulli principle.